Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma rafa'ahu qala khammirul aniyah wa awqul asqiyah وأجيفوا الأبواب واكفتوا صبيانكم عند العشاء فإن للجن انتشارا وخطفة وأطفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khammirul aniyah. Nabi kata, tutuplah bekas-bekas makanan. Makanan jangan dibiarkan terdedah. Orang tua-tua kadang-kadang dia bulan puasa, dia buat cucuk, dia nak hantar pergi dekat jiran sebelah. Dia ambil daun pokok selai, dia buh atas daun, atas pinggan makanan tu. Daun selai dia buh. Pergi hantar pergi rumah orang sebelah. Dia tanya dia pasal apa? Dia kata takut sekali lagi iblis syaitan ludah, dia kata. Okey. Now kita nak tengok apa hadis kata. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata khammirul aniyah. Orang perempuan pakai tudung ni dia panggil khumur. Khumur ni pelumbung tudung, orang perempuan pakai tu khumur. Khammiru maksudnya tudung. Tudung ataupun tutuplah al-aniyah, bekas-bekas kita bubuh makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh tutup. Wa awqul asqiyah, dan ikatlah kendi, apa orang panggil, bekas hayang. Orang Arab dulu dia bekas hayang dia buat daripada kulit binatang. Kulit binatang dia buah hayang dalam tu. Di atas tu dia macam diikat. Panggil kendi hayang. Bekas makan pun disuruh tutup, bekas hayang disuruh ikat. Maknanya tutup. Wa ajiful abwab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tutuplah pintu-pintu rumah. Pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh tutup. Wakfitu sibyanakum indal isya, dan jagalah sibyan, anak-anak kecil
budak-budak ni terutamanya pada waktu malam. Nabi pesan bila malam tak sedut bagi anak-anak keluar melewang. Orang tua-tua dulu dia sebelum maghrib dia make sure anak-anak dalam rumah. Kita hari ni pukul 8, pukul 9 anak tak balik lagi, tak tahu duduk dari mana, duduk dalam padang kota tu. Dan tak ada satu arah tujuan, hidup berkelewang. Nabi SAW kata, waqfitu sibyanakum indal isya. Waktu malam, pastikan anak-anak sudah di rumah. Fa inna lil jin intisharan wa khatfah. Kata Nabi SAW, kerana sesungguhnya jin itu pada waktu itu, bila malam aja, jin pada waktu itu intisharan, bertebaran, merata dia ada. Dan dalam surah Al-Jumu'ah, dia kata selepas selesai sembahyang jemaat, fantashiru fil ardi. Fantashiru, maksudnya bertebaranlah. Pilah mana nak pi lepas jemaat. Intisharan wa khatfah. Dikatakan jin itu pada waktu malam dia intisharan, dia bertebaran, dia ada di mana-mana. Wa khatfah, bahkan jin ini pada waktu malam dia boleh kidnap orang-orang. Sebab dulu kata hantu rok sorok. Hantu tu jin lah. Hantu rok sorok. Cari merata tak ada. Satu rumah cari tak ada. Bagi tahu jiran tetangga cari tak ada. Satu kampung pakai keluar cari tak ada. Dia tengok ada tepi pasu bunga. Cari dah tang tu, tadi tak ada. Rupa-rupanya dia ada di situ. Tapi jin sudah melindungi dia. Bukan melindungi, maksudnya protect dah. Dia lindung daripada mata kita, tengok tak nampak. Itu dikatakan khatfah. Jin sudah kidnap, sudah culik budak itu. Wa atfi'ul masabih 'inda ar-ruqad. Nabi kata dan pastikan al-masabih, api-api, lampu-lampu. Orang dulu-dulu dia pakai pelita, dia pakai minyak gas, dia pakai. Nabi kata pastikan lampu-lampu pelita ini wa atfi'u, ditutup, dipadam. Padam benda-benda yang berupa api. Indar ruqad, apabila kamu nak tidur. Fa innal fuwaisiqah rubbama jtarrat al-fatilah. Kata Nabi SAW, kerana sesungguhnya al-fuwaisiqah, menatang kecil yang jahat-jahat ni. Tikui, jenisnya menatang macam ni. Rubbama ijtarrat al-fatilah. Kadang-kadang menatang ni semua, dia boleh piduk gigit sumbu pelita tu, menyebabkan terbalik pelita itu. Fahraqat ahlal bait, faahraqat ahlal bait, maka dengan itu satu rumah boleh mati rentung, terbakar. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nak abangnya apa? Islam agama kita ni to the detail. Sampai benda halus-halus, benda kecil-kecil macam ni Nabi bagi tahu. Nabi habaq ni makanan suruh tutup. Nabi habaq bekas hayang suruh tutup. Nabi habaq ni pintu rumah jangan duk biar terbuka. Tuan-tuan hari ni jangan kata pintu rumah buka. Pintu pagar kita, pintu pagar karan tu tutup. Mereka boleh main masuk, main samun kita lagi. Hadis yang Nabi pesan dekat kita 1400 tahun dulu, rupanya hari ni relevan lagi hadis tu.
Tuan-tuan bukan tidak pernah tengok dalam YouTube orang balik kerja, naik kereta, dah masuk dah dalam parking dalam kawasan rumah, pintu pagar karan dah tutup dah, dia boleh main dengan motor sebiji, motor 2 biji, dia turun main dengan parang panjang satu, dia rengkuh pintu pagar tu bagi terbuka, dia masuk main dengan 2 angkat parang, suruh buka pintu kereta ni, kawan baru sampai ni, dengan lambat dia rimbuk cermin kereta bagi pecah, dia samun beg tangan, dia belah pergi macam tu aja. Tuan-tuan, rupanya Nabi SAW tahu dah benda ni nak jadi. Maka Nabi pesan benda-benda ni hati-hati. Orang tua-tua umur 60, 65, 70 duduk di rumah, keluar nak pergi sidai kain. Keluar lagu cara-cara dia. Orang tua-tua keluar berkemban nak pergi sidai kain, tu dia rantai labuh duduk ada di tengkuk. Dia main berhenti motor, dia buat tanya, "Makcik nak tanya Ustaz, rumah ni tang mana?" Orang tua ni dia kata, aku tak tahu. Tangan sudah sambak rantai, lari pergi. Tuan-tuan bukan tak biasa dengar benda ni jadi. Di kampung saya hari tu ni, di Tasik Kelukok, mati orang tua tu. Mati orang tua tu. Ni cerita hak kata keluar berkemban nak sidai kain ni, main berhenti motor nak buat tanya. Orang tua ni orang Melayu. Orang Melayu ni cukup budi bahasa punya. Orang main berhenti motor, dia pergi tanya, "Awat pasal apa?" Ni rantai labuh duduk tengkok ni. "Awat pasal apa?" "Dak makcik, ni rumah Haji Sme'e ni tang mana?" "Siapa dia?" "Haji Sme'e, rumah tang mana?" "Haji Sme'e mana?" Tangan sudah pergi kat rantai. Dia depan nak ragut, nak rentap, dia duk lawan. Dia duk lawan 65 umur nak lawan. Ni nak lawan budak cerodong umur 24 ni. Nak lawan, dia duk tarik, tak boleh. Dia rimbuk pergi ke dinding rumah. Habis tentu. Nabi SAW ni, dia ni bukan sahaja dia Nabi kita. Dia ni orang tua-tua kita. Orang tua-tua ni yang duk pesan macam-macam ni orang tua-tua. Anak-anak nak balik ni, dia kata, "Abang balik bawa kereta elok-elok. Abang sekali balik naik motor elok-elok. Aksiden banyak." Orang tua-tua yang duk pesan ni. Nabi SAW dia orang tua-tua kita. Maka kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dia kata Nabi SAW pesan, Nabi suruh khammirul aniyah, bekas makanan tutup, wa aukul asqiyah, tutup bekas-bekas hayang, wa ajiful abwab, pintu rumah ni jangan duk biar terpelhang, kau tak lagi jadi apa-apa, dia suruh tutup. Waqfitu sibyanakum indal isya, waktu malam pastikan anak-anak duk ada di rumah, jangan duk bagi depan melewang. Fa innal jin intisharan wa khatfah, kerana jin pada masa itu berkeliaran, berada, bertebaran di sana sini, dan jin boleh kidnap orang pada ketika itu. Wa atfi'ul masabih indar ruqad, dan pastikan ni apa-apa api hak duk menyala ni padam sebelum tidur. Anak-anak kita hari ni duk pakai laptop buah atas katil. Laptop ni duk atas katil, tidur dalam keadaan laptop ni duk berjalan. Laptop tu panas, laptop tu hangat. Jadi laptop tu boleh menyebabkan tilam mak dia duduk tu lama kelamaan panas boleh terbakar. Nabi SAW pesan segala sumber yang boleh jadi panas, yang boleh jadi api, apa semua ni tutup, padam, buang. Nabi kata, pasal apa? Pasal fa innal fuwaisiqah rubbama jtarrat al-fatilah fa ahraqat ahlal bait, boleh menyebabkan terbakar satu rumah. Kerana satu orang punya kecuaian, kerana satu orang punya kelalaian, kerana satu orang buat mudah benda ni, satu rumah mati rentung. Maka Nabi SAW begitu sekali, dia pesan, dia ambil berat tentang kita umat dia. Dia anggap kita macam anak-anak dia. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani adam idza dakhala ahaduhumul khala an yaqula bismillah, atau kama qala, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dia kata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata satru,
ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam, yang menjadi satru, yang menjadi pelindung ataupun penutup baina a'yun, di antara mata jin, wa aurati bani Adam, dan aurat kita manusia ni. Jin dia boleh tengok kita. Kita duk ingat kita duk seorang, jin ada, dia boleh tengok kita. Maka Nabi SAW bagi tahu, Nabi kata satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam. Benda hak boleh lindung, hak boleh tutup pandangan mata jin pada aurat kita ni ialah idza dakhala ahaduhumul khala, apabila siapa-siapa daripada kita ni masuk tandas. Bila kita nak masuk toilet, dia kata an yaqula bismillah. Sebelum masuk sebut bismillah, dengan nama Allah. Allah tutup pandangan mata jin, dia tak boleh nak tengok aurat kita. Hadis itu hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id radhiyallahu an. Kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min ainil jan wa ainil ins. Falamma nazalat al-mu'awwidhatani akhadha bihima wa taraka ma siwa dhalik, atau kama qala. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Daripada Abi Sa'id radhiyallahu an, dia kata adalah Nabi SAW sentiasa mulut dia ni duk berta'awudz. Nabi ni sentiasa mulut ni a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dengar sikit na'udzubillahi min zalik. Dengar sikit wal'iyazubillah. Itu semua dia panggil ta'awuz, minta berlindung dengan Allah. Tengok satu benda, astaghfirullahalazim wal'iyazubillah. Tengok satu benda, na'udzubillahi min zalik. Duk saja-saja a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Cerita dia apa? Nabi ni walaupun dia maksum, walaupun iblis syaitan tidak boleh memperdayakan dia, tapi Nabi SAW sentiasa minta lindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada gangguan iblis, syaitan dan jin. Wa ainil ins, Nabi juga minta berlindung dengan Allah bukan sahaja daripada gangguan iblis, syaitan dan jin, bahkan daripada pandangan mata jahat manusia. Nabi minta berlindung dengan Allah bukan sahaja daripada iblis, daripada syaitan, daripada jin, bahkan daripada mata jahat. Ain dalam bahasa Arab ni makna mata, tapi ain juga membawa maksud apa dia? Pandangan mata jahat manusia. Sebab kadang kita nak doa kawan kita, kalau kita hantar SMS apa kat kita, kita hantar doa balik dekat dia dalam bentuk doa. Kita kata Allah yahfazuka min kulli ain. Kita tulis macam tu. Orang Arab dia biasa benda macam ni. Allahu yahfazuk min kulli ain. Dia kata Allah pelihara hang daripada pandangan mata jahat manusia. Tuan-tuan, kita kalau Allah bagi dekat kita kelebihan pada orang lain, maka ramailah orang yang mata dia jahat dengan kita. Allah bagi kita senang, mata jahat banyak. Allah bagi kita kaya sikit, mata jahat banyak. Allah bagi kita berjaya sikit, mata jahat banyak. Allah bagi kita rumah tangga bahagia sikit, mata jahat banyak. Allah bagi kita ni ada ilmu sikit, mata jahat banyak. Allah bagi kita ni jadi orang yang beragama sikit, mata jahat ni banyak. Allah bagi kita rupa parah, segak sikit, mata jahat banyak. Yang ni yang kata ain. Kita baca dalam surah Al-Falaq. Dan last sekali dia kata wa min syarri hasidin idza hasad. Minta Allah Subhanahu wa ta'ala lindung kita wa min syarri hasid,
daripada kejahatan orang yang hasad. Hasad ni maksudnya apa? Dengki. Kita buat rumah elok bukan minta duit kat dia pun. Kita beli kereta elok bukan minta duit kat dia pun. Kita tak pernah kita kacau dia pun. Tapi dia hasad dekat kita. Pasal apa? Allah sebut benda ni dalam Quran. Itu lumrah dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia itu lumrah. Kita tak tahu satu manusia mesua tangan kanan shake hand dengan kita muka manis, hati dia ingat apa kat kita. Kita tak tahu. Yang kita disuruh apa dia? Minta Allah lindung kita. Wa min syarri hasidin idza hasad. Minta ya Allah, minta jauhlah daripada kejahatan orang yang hasad dan dengki. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu sahabat saya, tadi dia pesan jangan cerita dalam kuliah. Tadi cerita apalah, si benda ni tak sebut siapa. Dia jadi bank manager. Ada satu developer minta loan melalui dia. Jadi dia atas kapasiti dia sebagai bank manager, dia kena proses benda tu, tapi dia kena proceed naik ke higher level atas lagi untuk approval, untuk luluskan loan yang bernilai juta-juta ni. Jadi secara verbal, secara lisan dia berjanji dengan kontraktor ni, dia kata normally, dia kata processing ni mengambil masa sekian lama lah, dia kata. Dia ni pun kata okey, tengok benda tu delay, jadi lambat. Pasal apa? Maklum sajalah benda tu bila pi, kita tak tahu nak dapat bila. Di atas tu, bos-bos atas sibuk main golf ke, ataupun dia pergi conference di luar negara ke, kawan nak sign lulus tu. Jadi benda tu sudah delay, sudah lambat. Dan kebetulan dia pula ada satu peluang lain dan sebagainya, dia berhenti kerja. Dia pergi buat menjaga dia. Pihak yang berkenaan ni sudah suruh dia. Pasal apa? Pasal kerana hang janji kata sekian hari bulan, benda ni lambat, kerana lambat loan ni approve, aku punya projek sangkut. Dia buat satu calculation, buat satu kira-kira, aku rugi sekian-sekian banyak, dia sue kau ni berapa million. Tak apalah, bab tu. Naik turun mahkamah, lepas. Dia menang. Pihak ni tak puas hati. Bawa pergi ke higher court. Lawan lagi. Lawan. Allah Ta'ala menyebelahi dia, menang dia. Dia orang bagus. 2 kali dia try nak bagi dia kena, tak kena, lepas dia main cara sihir. Tu tak duduk. Bini dia jadi mangsa. Yang ni yang kita duk baca ni, yang Quran kata apa? Duk kena minta berlindung dengan Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Manusia ni bila dia main hasad, bila dia main dengki kat kita ni, dengan tak ada satu pasal dia dengki kita. Bukan kita pernah pergi buat apa kat dia, bukan pernah kita pergi hutang duit dia tak bayar, bukan pernah kita pergi cerca dia, bukan pernah kita pergi perosak rumah tangga dia, bukan pernah kita buat apa kat dia, tapi dia hasad dekat kita. Satu benda yang beyond kita punya kontrol. Luar kawalan kita. Kita tak boleh kawal benda ni. Orang suka kat kita pun kita tak boleh buat. Orang tak suka kat kita pun kita tak boleh buat. Benda ni dia jadi macam tu aja dalam masyarakat ni. Bila telefon dia cerita benda ni, kita dengar pun awaklah orang ni sampai macam ni. Awaklah manusia ni dia pergi jadi macam ni. Saya selalu kata, kita kalau tak boleh buat baik, jangan buat jahat ke orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka hadis yang kita baca ni Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia kata apa? Dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min ainil jan. Nabi ni sentiasa duk minta berlindung dengan Allah daripada kejahatan jin, wa ainil ins. Nabi minta berlindung dengan Allah daripada jahatnya pandangan mata manusia. Nabi pernah kena sihir, tuan-tuan. Nabi pernah kena racun. Pasal apa ni? Pasal mata jahat manusia. Falamma nazalat al-mu'awwidhatani. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, apabila turun 2 surah al-mu'awwidhatani. Surah apa?
qul a'udzu birabbin nas dengan qul a'udzu birabbil falaq. Dia panggil al-mu'awwidhatani. Bila turun dua surah ni, surah minta berlindung dengan Allah ni, bila turun dua surah ni, kata Abu Sa'id Al-Khudri, akhadha bihima. Nabi gunakan dua surah ini untuk baca, untuk nak minta lindung daripada kejahatan yang ada di keliling ni. Wa taraka ma siwa zalik, dan Nabi tidak guna yang lain lagi untuk buat amalan melainkan ini dua surah menjadi amalan Nabi. Nak tidur malam pun Nabi baca qul a'udzu birabbin nas, baca qul a'udzu birabbil, baca. Kita baca dalam riwayat hadis Muslim cerita tentang Nabi SAW. Dia amalan dia bila nak tidur, dia nanti baca qul huwallah, dia nanti baca qul a'udzu birabbil falaq, dia nanti baca qul a'udzu birabbin nas. Orang Melayu kata 3 qul. Itu amalan Nabi, itu sunnah Nabi SAW. Bila mai Nabi gering, Nabi sakit. Bila mai Aisyah tolong pi pegang tangan Nabi, angkat buh di muka Nabi, dan Nabi baca 3 qul ini. Dan Aisyah tolong sapu daripada muka sampai ke badan Nabi. Pasal Nabi gering, sakit, tak mampu nak angkat tangan sendiri. Sampai dalam keadaan macam tu, Nabi tidak tinggal mengamalkan 3 qul ini, dan ini sunnah Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah yang dikatakan Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelihatannya kecil, tetapi kalau kita buat amalan, impact dia besar dalam kehidupan kita. Jadikan dia sebagai amalan. Nah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 20. Bahrul Mazi jilid 20. Baik, muka surat 10. Muka surat 10 bab ma jaa fi la yatanaja ithnani duna thalith. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas tegah bercakap-cakap 2 orang dengan meninggalkan kawan yang ketiga. Ini tajuk very simple topik, tapi ada berlaku dalam masyarakat. 3 orang duduk sekali. Tiba-tiba 2 daripada 3 ni duk bisik 2 ni dengan mengenepikan kawan yang seorang lagi. Benar macam tu. Hadis ni tuan-tuan, bukan dia nak abang soal bisik tu, tapi hadis ni secara besarnya dia nak bagi tahu kat kita, Islam ni dia tak suka kita sakitkan hati orang. Itu yang dia nak abang. Ini salah satu perlakuan, salah satu perbuatan yang apabila dibuat, orang terasa hati. Duk 3 orang tapi duk bisik 2 orang ni. Bisik-bisik dengan satu macam yang duk relin pula dekat kawan. So, menyakitkan hati kawan tu. Islam adalah satu agama yang dia tak mau kita ni sakitkan hati orang. Jangan sakitkan hati orang. Pasal apa? Pasal inilah penyakit kronik yang ada dalam masyarakat kita hari ini. Kita suka-suka sakitkan hati orang. Dengan tak ada satu sebab, dengan tak ada satu pasal, kita suka-suka bagi orang sakit hati. Which is very bad dalam Islam. So dia kata apa di sini? Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas tegah bercakap-cakap 2 orang dan mengenepikan seorang lagi, orang yang ketiga. Ketahuilah saudaraku, apabila engkau ada 3 berkawan, kita ada 3 orang kawan, maka berhajat kamu nak bercakap berdua daripada 3 orang kawan itu. Kita duduk ada 3 orang, tapi ada satu benda yang kita nak abang kat dia ni aja, tak mau abang dekat seorang lagi. Dan tidak mau beri dengar ataupun didengar apa cakap antara kedua kamu itu kepada yang ketiga. Ada satu benda kita nak abang kat kau ni aja, tak maulah abang kat kau tu. Bukan nak kata kat dia, tapi ada satu hal yang personal antara kita dengan orang yang kedua. Maka boleh kamu lebih dahulu minta izin kepadanya dan kamu mau bercakap berdua pada satu perkara yang khusus untuk kamu berdua. Islam kata apa? Be polite. Elok-elok abang kat dia kata ni, saya ada satu nak cakap dengan dia ni. Okey. Dia ni kata tak apa. Tak kecil hatilah dia. Tak kecil. Islam ni dia ajak kita macam tu.
Islam ni dia tak mau bagi dalam masyarakat ni ada yang kecil hati, ada yang sumbin hati, ada yang terentak hati. Islam ni dia cantik dia ni, dia punya beauty, dia punya cantik Islam ni macam tu. Punya nak jaga hati orang ni. Sebab Nabi kata apa? Dha' yadaka ala sadrik fama ahbabtahu li nafsik fa ahibbahu li ghairik. Nabi kata ambil tangan hang tak atas dada ni, tanya diri hang dulu. Apa yang hang suka orang buat kat hang? Hak tu hang buat kat orang. Simple aja. Teaching ataupun pengajaran dalam Islam ni cukup simple. Tanya diri kita, aku suka orang buat apa kat aku? Aku suka orang hormat aku. Aku hormat orang. Aku suka orang buat apa kat aku? Apa yang kita mau orang buat kat kita, yang tu kita buat kat orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi SAW kata, kalau duduk 3 orang, kita nak bercakap dengan hak seorang aja. Boleh, bukan tak boleh. Minta izin kawan ni dulu. Kata, boleh tak saya nak bercakap dengan kawan, sat saja ada satu benda personal dengan dia. Oh, dia ni kata tak apa. Dia bangkit fikir lain dulu. Bagi laluan dekat kita. Alangkah cantiknya. Sama lah macam kita duduk dalam masyarakat kita, duduk berkampung, duduk dalam rumah-rumah, taman perumahan dan sebagainya. Kita nak buat apa, tambah rumah, nak buat extension rumah ke, nak jiran tepi belakang, kita bagi hormat kat dia dulu. Abang, saya nak tambah dapur sikit. Oh tak apa. Kata, tak, minta maaf abang, mungkin sebulan 2 ni bising sikit, tukang dah buat kerja. Tak apa. Tuan-tuan, cantik. Nak mujamalah, Arab kata, nak mujamalah, perkataan jamil, cantik. Mujamalah ni maksud bercantik-cantik dengan dia. Dia pun rasa kita hormat dia. Dia simple tapi tak buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kemudian daripada itu, bolehlah kamu bercakap berdua. Lepas dah minta permission, minta izin daripada dia, okey, go on. Cakaplah dengan kawan yang seorang ni. Dan tinggallah ia seorang menanti selesai bicara kamu berdua itu. Dia pun okey, dia tunggu, tak apa, settle dulu. Lagi cantik. Adapun jika kamu tiba-tiba bercakap berdua-dua dan meninggalkan dia seorang, maka tiada campur bercakap dan tiada minta izin kepadanya. Serta pula ada macam kelakuan yang memberi syak dan wasangka kepadanya. Dahlah kita duduk bercakap 2 orang, lagu 2 relin kat dia. Cakap, lagu 2 relin kat dia. Tak lagi kena rimbuk buta. Kena kawan perungui ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dalam masyarakat kita tak tahu hak 3 suku, hak 4 suku, hak 3 tengah 2. Kita tak tahu ni ada dalam masyarakat ni, tengok dia buh kepiah putih, nampak padahal baru seminggu dia buh kepiah putih tu. Sebelum tu berapa orang dah kena tangan dia ni. Ni dia baru seminggu ni, duk ingat tak mau dah buat benda-benda tu semua. Baru seminggu tinggal. Kita pergi duk buat kelin dia lagu tu, dia lipat ketayak buah dalam poket, kena pula lah kita ni. Jangan buat pasal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata duk buat jelin tengok, duk buat gelin tengok kat dia sampai menimbulkan syak wasangka kepada dia. Akan syak wasangka tu pun satu hal juga. Syak satu, wa tu bahasa Arab, sangka tu Melayu balik. Syak wasangka, syak ni memang duk ingat macam-macam, sangka pun duk ingat macam-macam juga. Syak wasangka dia kata. Kan? Yang tu sahurai lah. Itu tak ada kena mengena apa saja abang tu. Baik, dia kata akan kedua kamu itu tidak betul niat kepadanya. Dia mula duk ingat macam-macam. Dia kata dia ni apa ni? Dah lah duk bersembang 2 orang, duk reling-reling kat aku. Dia kata ni apa hal ni? Duk kata kat aku apa? Dia mula. Otak dia dah mula jalan pergi situ. Maka yang demikian itu haram. Agama kata buat lagu tu perbuatan kita pergi berbisik 2 orang ni, tinggal dia ni dia buat tak mau kawan dengan dia ni, perbuatan itu haram. Dia kata. Pasal apa? Pasal kita menyebabkan dia duk ingat apa macam-macam dekat kita ni. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia, an Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum thalatha
fala yatanajathnani duna sahibihima fa inna dhalika yuhzinu. Diriwayatkan dari satu sahabat Nabi SAW, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata dia, sabda Nabi SAW, apabila adalah kamu ada 3 orang, Nabi kata, kalau hang duduk 3 orang, maka janganlah bercakap dan berbisik 2 orang dengan meninggalkan kawan kamu yang seorang lagi. Nabi kata, kalau duduk 3, jangan buat bercakap 2 orang, tak bercakap dengan yang seorang ni. Kerana bahawasanya demikian itu memberi duka cita akan dia. Menyebabkan dia jadi upset. Menyebabkan dia jadi tak syok. Menyebabkan dia jadi duk ingat macam-macam kat kita ni. Dia ni apa ni? Dia tak suka kat aku ke? Apa benda ni? Kita yang pergi buat dia jadi macam tu. Kerana berkata-kata di dalam hatinya, adakah kawan yang berdua ini muafakah nak menyakitkan aku? Dia mula otak dia ingat lagu tu. Apa ni duk mengata kat aku ke apa? Contoh. Ataupun membuat fitnah kat atasku. Dia kata ni, ataupun ni apa kalau buat cerita pasal aku ni, ataupun nak mengaibkan aku. Dia otak dia boleh ingat macam-macam. Jangan sampai benda jadi begitu. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih, dan sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Nabi SAW, sabda Nabi, la yatanajathnani duna wahid fa inna dhalika yu'dhil mu'min wallahu azza wa jalla yakrahu adzal mu'min. Janganlah bercakap 2 orang sahaja dengan tidak masuk campur kawan yang ketiga bersama-sama kamu, kerana yang demikian itu menyakiti hati orang yang beriman. Sakit hati. Dan Allah Subhanahu wa taala itu benci ia akan menyakiti orang yang beriman itu. Allah tak suka perbuatan yang macam tu. Allah tak suka. Pasal apa? Pasal dia menyakitkan hati orang yang tak sepatutnya kita sakitkan hati. Begitu. Kata At-Tirmizi, pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Umar dan daripada Abi Hurairah dan daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhum. Baik, bercakap berdua-dua dan bertiga-tiga berbisik. Meninggalkan seorang, tidak campur di dalam cakap bisik itu, apa hukumnya? Ni pula dia kata bercakap berdua-dua ataupun bertiga-tiga berbisik. Ada 4 orang ke ada 5 orang misalnya. Cakap 2 orang, ada lagi 3 kita tak bercakap. Boleh tak boleh? Ada 4 orang, kita duk bercakap 2 je. 2 lagi kita tak layan cakap. Boleh tak boleh? Hak tadi 3. 2 kita duk bercakap, hak seorang duk tinggal, duk tengah-tengah seorang-seorang. Hak tu haram, tak boleh. Hak ni pula dia kata kes yang kedua, ada 4 orang, kita duk bersembang 2 lagi kita tak sembang. Adakah itu juga salah seperti mana salah kes yang 3 orang tadi? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, dan pada hadis itu dan hadis-hadis yang lainnya menunjukkan tegah bercakap berbisik-bisik berdua-dua di hadapan orang yang ketiga, dan begitu juga bercakap berbisik bertiga ataupun lebih di hadapan 1 orang. Yang salah ni kalau tinggal seorang. Kalau ada 5 orang, kita duk bisik 2 orang, 3 lagi duk ada, tak salah. Pasal apa? Pasal dia ada kawan lain boleh sembang. Ataupun ada 4, kita duk sembang dengan 2 lagi dia ada kawan sembang. Tapi kalau sekiranya ada 5, 4 orang duk sembang, tinggal seorang, itu juga salah. Maksudnya apa? Jangan tinggal seorang, maksudnya jangan sisih kawan kita. Jangan sisih. Bila tinggal seorang itu tersisih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka tegah itu tegah haram, dia kata. Maka haram beberapa orang bercakap berbisik dengan tidak beri campur 1 orang daripada mereka itu. Jangan tinggal seorang tak bercakap, itu salah, dia kata. Melainkan bahawa diizinkannya. Dia nampak itu juga. Last sekali dia kata kalau dapat izin maka itu tidak jadi salah. Tuan-tuan terus tengok di bawah tu dia duk ulang tu, dia duk ulang. Dia duk ulang sekali, dia mai buat contoh 4 orang, dia mai buat contoh 5 orang, dia mai contoh 6 orang. Tuan-tuan nanti duk jegel kat saya, apa ni ulang berapa kali? Sudahlah abang sekali faham. Saya juga yang kena marah. Kan? Baik, tajuk baru dia kata bab ma jaa fil aidah. Baik, kalau baca dengan syaddah makna lain. Kalau baca aidah itu sudah jadi cerita lain. Itu cerita apa?
cerita iddah orang perempuan yang bercerai hidup atau bercerai mati. Itu dia panggil iddah. Satu orang perempuan, laki cerai dia talak satu, talak dua, talak tiga. Itu iddah. Ataupun satu orang perempuan yang kematian suami. Itu perempuan dalam iddah. Yang ni dia tak ada syaddah. Dia kata bab ma jaa fil iddah. Begitu aja. Dal tu tidak ada syaddah. Iddah. Begitu aja. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas suruh menyempurnakan janji orang mati. Itu pula makna dia. Aidah tanpa syaddah, makna dia apa? Dia ni sudah janji, tak dan dia nak tunai janji dia mati. Itu maksud dia. Dia janji dekat anak dia contohnya. Dia kata hang kalau Faizah ni dapat elok, ayah bawa pergi umrah. Janji. Mati dia. Tak ada nak tunai janji tu, mati. Itu sudah jadi aidah. Aidah. Dia janji dekat jiran sebelah rumah dia. Duduk berjiran ni 50 tahun. 50 tahun duduk berjiran ni. Dah jadi macam adik-beradik. Walaupun jiran bukan adik-beradik. Tapi jadi macam adik-beradik. Kalau dia nak outstation, nak pergi mana-mana, tinggal ni habis semua. Bukan kata kunci rumah, kunci peti besi pun tinggal. Yang kata jiran ni sudah jadi adik-beradik ni, tinggal semua. Dia janji dekat jiran dia. Dia kata kalau sekian-sekian-sekian, aku nak bagi ke hang sekian-sekian benda. Tak dan, meninggal dia ni. Adakah janji yang dia buat tu pi sekali dengan dia bila dia mati? Ataupun janji itu boleh ditunaikan oleh keluarga yang tinggal. Ini tajuk dia. Boleh faham no? Simple. Jangan dia buat quote ke ni macam tak pasal susah hati. Ketahuilah saudaraku, sayogia seseorang itu apabila mati ia, maka warisnya menyempurnakan apa yang telah dijanjikan pada orang. Anak beranak ni. Okey. Pak dah janji dah hari tu dekat dia ni, pak tak ada nak tunai, pak meninggal. Dia beritahu kat dia beradik yang lain, dia kata ni, ada satu cerita, bapa sebenarnya sudah janji macam ni. Beritahu kat dia beradik lain. Dia boleh kata, oh ya ke, kami pun tak tahu benda tu pasal aku nak bagi tahu pasal masa bapa ada tu aku dengar, mak pun dengar. Tapi mak dah meninggal dulu dah. Lah ni tinggal aku seorang aja dengar benda ni. Aku habaq betul-betul kat hangpa. Oh, dia kata ayah kata apa? Ayah kata kereta dia bagi kat aku. Ni lain macam punya ni kata. Ada juga dia main mengaji tajuk ni, tu macamnya dia guna tajuk ni habuan dia pula. Pun ada tuan-tuan, ada. Baik, dia kata apa? Maka apabila mati satu orang tu, waris hak ada ni, kalau dia tahu kata bapa dia, mak dia ada janji apa-apa dan janji itu boleh tunai, bukan tak boleh tunai, dia patut tunaikan bagi pihak on behalf bapa ataupun mak yang telah meninggal dunia. Maka sebagaimana diperbuat oleh Khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak kala sudah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan beberapa janji. Nabi sendiri ada janji. Dan Nabi sendiri ada beberapa janji yang Nabi janji tak ada nak tunai. Nabi wafat. Maka tanggungjawab untuk nak menunaikan janji Nabi yang pending ni, yang tak tertunai ni, diambil oleh Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia pengganti Nabi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka telah disempurnakannya apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar ambil responsibility itu. Dia ambil tanggungjawab itu. Dia ambil benda ni sebagai amanah yang dia kena tunaikan. Pasal apa? Pasal kekasih Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang buat janji ini. Tuan nampak tak bila kita mengaji, benda ni kita pun tak tahu. Bila malam ni main dengar, ada tajuk ni rupanya. Seronok. Yang kata ilmu Islam itu sebab kuliah pengajian ni dia panggil taman syurga. Taman syurga. Kita duduk dalam kuliah pengajian ni, kita dengar hadis, kita dengar apa ni, umpama duduk dalam syurga. Ilmu ni nikmat, tuan-tuan. Ilmu ni dia satu nikmat. Bila kita dapat satu input, satu maklumat baru, terasa segang minda kita. Itu seronok dia lagu tu. Baik.
Seperti mana yang tersebutlah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad qad syaba wa kana al-Hasan ibnu Ali yushbihuhu wa amara lana bi thalathah wa amara lana bi 13 qalusan فذهبنا نقبضها فأتانا موته فلم يعطونا شيئا. Diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi Abu Juhaifah. Dia ni terkenal dengan satu hadis. Sebut Abu Juhaifah, dia ada satu hadis dia riwayat cukup terkenal. Hadis cerita pasal apa? Cerita pasal Nabi mempersaudarakan di antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Hadis kita baca di Masjid Taman Sa'adun. Hadis yang kata akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam Salman wa Abu Darda. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan Salman dan Abu Darda. Abu Darda ni Arab, Salman ni dia orang Parsi, orang Iran. Nabi syok dekat Salman ni. Nabi syok. Salman ni Allahu Akbar. Tuan-tuan, yang ni yang orang Syiah duk guna ni. Hadis ni lah. Hadis apa? Hadis cerita tentang turunnya ayat. Cerita tentang kaum yang akan menggantikan kaum yang sedia ada. Yastabdillahu qauman ghairakum. Allah akan menggantikan satu kaum. Kaum yang lain menggantikan kaum yang duk ada ni. Dia sebut lagu tu, sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, siapa dia yang akan jadi pengganti itu, yang akan menggantikan kaum yang tak boleh pakai ni? Siapa mereka itu? Masa tu Salman ada sebelah Nabi. Hadis sahih tuan-tuan. Nabi beralih dekat Salman Al-Farisi, Nabi pegang bau dia. Nabi kata hadza wa qaumuh. Nabi kata ini, orang ini dan kaumnya. Salman Al-Farisi, orang Parsi, orang Iran. Depa kata depa, sebenar-benar apa maksudnya wallahu a'lam. Tidak ada huraian pada hadis itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang Salman ni. Pasal apa? Pasal dia ni, dia budak cerdik, budak pintar, budak cerdas. Ada beberapa benda yang idea dia Nabi ambil pakai. Contohnya apa? Peristiwa perang Khandaq. Siapa yang bagi idea dekat Nabi suruh korek parit? Khandaq tu mana dia parit? Siapa yang bagi idea kepada Nabi suruh korek parit di keliling Madinah ni? Yang apabila musuh main serang pakat jatuh, gunggang-gunggang jatuh dalam lubang. Parit yang dikorek tu, siapa punya idea? Salman. Nabi suka kat dia, Nabi sayang dekat dia. Sebab Nabi kata, aku mempersaudarakan kamu dengan Abu Darda. Yang kemudiannya hukum menjadi saudara itu dimansuhkan. Zaman awal Islam, bila Nabi saudarakan, mereka menjadi waris, boleh menerima pesaka. Kemudiannya dimansuhkan hukum itu. Dia cuma jadi saudara angkat begitu saja. Tidak sampai ke tahap mewarisi harta. Sudah dimansuhkan. Okay. Maka Abu Juhaifah yang meriwayatkan hadis, Salman dipersaudarakan dengan Abu Darda. Yang kemudiannya Salman mai ke rumah Abu Darda. Abu Darda tak ada rumah. Tengok bini Abu Darda, Ummu Darda ni dalam keadaan selekeh. Dia tanya, dia kata, ni awak ni hang nampak selekeh hang ni pasal apa? Dia kata nak buat macam mana? Dia kata, kawan hang ni, maksudnya suami dia, Abu Darda ni, kawan hang ni, dia kata dia tak mau dunia dah lah ni. Dia duk kira ligan akhirat saja. Dia tak mau dah dunia-dunia ni semua, dia tak mau dah apa pun tak mau dah. Dia duk kira akhirat saja ni Abu Darda ni. Ya ke? Dosak balik mai Abu Darda. Balik-balik mai jamu hidang makan. Bila suruh dia kata dekat Salman, dia kata makanlah. Dia kata, Salman kata, hang awak tak makan? Dia kata aku puasa. Dia kata. Salman kata macam mana aku nak makan? Kalau hang tuan rumah hang puasa, macam mana aku nak telan makanan ni? Dia kata kalau puasa sunat buka, kita makan sama-sama. Akhirnya lepas didesak, dia pun buka puasa, dia pun makan. Yang kata dia ni, Syekh ni. Dia jadi karan dia lebih.
Dan masyarakat kita pun ada hak kena syot karat ni, TV terajang keluar habis, tak mau dah, dia kata ni dunia ni aku tak mau dah. Tak mau. Kereta pun minyak selenda pun tak tukang sampai 3 tahun. Ada tuan-tuan, ada. Maklumat duk mai kat kita ni. Nak pergi Kuala Lumpur sampai dekat Bukit Merah terbakar enjin kereta ni, berkasar lari turun merapak jatuh dalam parit ni, pasal apa? Enjin minyak hitam kering. Kena overhaul terus. Lepas tu tanya ni pasal apa jadi ni last kali hang tukang minyak hitam bila? Tanya last kali. Dia kata last kali bila 3 tahun dah tak tukang. Pasal apa? Pasal dia dunia ni semua tak mau. Dia kata kereta ni semua pun dunia di rumah macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi seronok bila baca hadis ni, kita rupanya ada satu contoh zaman Nabi yang kata Abu Darda ni puasa hari-hari puasa. Salman tidur di rumah dia. Malam tu Salman tidur, saat aja baru lagu nak terlap lena, dia bangkit dah. Abu Darda ni bangkit. Salman kata, Nabi mana? Dia kata nak sembahyang tahajud. Salman kata kat dia, awal lagi, nak subuh lambat lagi, tidur dulu. Dia pun dengan berat hati tidur sah. Tak ada lama nak bangkit pula. Awak nak pergi mana? Dia kata nak sembahyang sah. Awal lagi. Salman kata, apa hang ni? Tidur. Sampailah dekat nak subuh. Barulah Salman kata kat dia, okey, ini time untuk kita bangkit sembahyang tahajud. Dia jadi lagu tu, dia jadi ekstrim. Jadi bila Salman duk buat dia lagu tu, tadi dah dia puasa sunat suruh dia buka puasa, lepas dia bangkit nak sembahyang suruh tidur dekat nak subuh baru bangkit sembahyang. Dia dalam hati dia ni duduk berasa, dia kata, awak Salman ni nampak macam paku longgang dia ni. Ada tak ada tuan-tuan dalam masyarakat hari ni jadi lagu tu? Dia bila dia main karan, dia duk nampak orang semua paku longgang, dia duk kata dia seorang kejap. Dia tengok ustaz dia pun tak boleh pakai. Dia seorang boleh pakai. Ustaz mengajar dia pun tak boleh pakai. Ada. Jadi dalam 100 orang seorang dia jadi lagu ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tak puas hati, cerah pagi esok pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, nak mengadu ni. Dia kata, Abu Darda ni, dia kata semalam Salman mai rumah aku, tidur di rumah aku puasa sunat, dia pelekoh aku suruh buka. Malam aku nak pergi semayang, dia suruh tidur sampai dekat nak subuh baru bangkit semayang. Apa cerita ni Salman ni? Betul ke lagu dia buat? Dia tanya Nabi tu dengan harapan Nabi jawab sokong dia. Ada tak ada orang macam tu hari ni tuan-tuan? Ada juga. Dia tanya ustaz, dia tanya tu dia tahu dah jawapan, tapi dia mau ustaz jawab macam dia punya faham. Bila ustaz tu jawab tak sama macam dia kata paku longgang juga ustaz ni. Allahu akbar tuan-tuan. Bukan senang sebenarnya tuan-tuan. Nak manusia ni tak mudah lah tuan-tuan, tak mudah. Impossible 100 orang semua boleh setuju dengan kita. Impossible. Kadang-kadang 100 orang 50 aja boleh setuju dengan kita. Hak 50 dengar tapi tak setuju. Normal, benda ni normal. Kita jangan sakit kepala dengan adanya benda ni. Sebab benda ni selagi mana ada spesies manusia, selagi itu ada macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Abu Juhaifah radhiyallahu anhu katanya, telah aku lihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam putih orangnya. Ni Abu Juhaifah cerita. Dia menceritakan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ni dalam Pulau Pinang rajin, banyak masjid ni duk buat apa? Cerita ni duk baca buku Muhammadiyah apa ni? Syama'il Muhammadiyah. Masjid negeri buat, ada banyak masjid buat, baca daripada awal sampai habis hadis-hadis yang menceritakan tentang sifat peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, which is very very good untuk kita lebih kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis di antaranya yang menceritakan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kata Abu Juhaifah ni, dia kata apa? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini abyad, putih orangnya. Dia kata Nabi ni kulit cerah.
sesungguhnya sudah tumbuh sedikit uban padanya. Ni pada masa dia tengok Nabi ni, masa dia sebut hadis Nabi pada masa tu, dia kata rambut dah mula beruban. Dia kata, dah duduk main dah uban, duduk main dah di rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah cucunya yang bernama Sayyidina Hasan bin Ali karramallahu wajhah adalah seakan-akannya ataupun mirip dekat dengannya sekerat tubuhnya sebelah atas. Ni kata Abu Juhaifah, kalau hampa nak tahu rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana, ni masa dia cerita ni Nabi dah wafat, Nabi dah tak ada dah. Maka dia cerita dekat orang yang tak dan tengok Nabi. Dia kata kalau hampa nak tahu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang dia macam mana, yang pertama abyad, kulit putih Nabi ni, dan yang kedua rambut dia tak uban semua, rambut dia campur-campur, rambut hitam dengan rambut uban ni campur-campur. Dia kata kalau nak mudah hampa nampak, hampa bayang rupa Nabi macam cucu dia Sayyidina Hasan tu, daripada pinggang naik ke atas mirip serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Hasan ni ahlul bait, ahli keluarga Nabi, ahli rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sayang tuan-tuan. Nabi cerita Nabi sayang Hasan dengan Husin ni tak tahu nak abang lah. Sayang sungguh. Abu Hurairah pernah kata satu hari Nabi ajak dia, Nabi kata, jom Abu Hurairah, teman aku nak pergi Market Bani Qainuqa, market Yahudi di Madinah. Nabi kata, jom sat teman, aku nak pergi market Bani Qainuqa. Abu Hurairah kata, okey, jom. Waktu selepas pagi, nak pergi ke tengah hari. Dalam perjalanan nak pergi ke market Bani Qainuqa ini, Nabi tak bercakap apa, dan Abu Hurairah pun tak bercakap apa, just ikut Nabi nak pergi. Nampak Nabi bergegas, tergesa-gesa, pergi market pun settle urusan, cepat-cepat balik daripada market, pergi rumah Fatimah, rumah anak kesayangan dia, rumah Fatimah. Pergi rumah Fatimah, rumah Sayyidina Ali. Kalau hari ni, kalau tuan-tuan pergi Madinah, rumah dia, kalau kita pergi makam Rasulullah balik depan ni, balik belakang tu. Balik belakang tu, lah ni dia buat pangkin yang kata ahlu sufah, rak Quran tu, balik belakang rak Quran tu. Di situ rumah Fatimah dengan Ali. Di situ. Nabi balik daripada market tu, Nabi macam jalan cepat-cepat, sampai di laman rumah Fatimah ni, terus Nabi panggil, Aina lukang. Nabi kata, mana dia lukang? Lukang ni gelaran manja kepada cucu ni, Hasan dan Husin ni. Duk ni tak dan nak masuk dalam rumah dah, panggil cucu dah. Mana dia lukang? Mama tak keluar. Abu Hurairah kata, aku rasa mungkin budak tu baru sudah mandi, mak dia tengah duk pergi pakai baju kot, tu yang terlambat sikit. Duk sat lagi keluar cucu ni, berlari-lari mai dekat Nabi. Nabi peluk, cium, sayang. Ternampak sayang Nabi kepada cucu ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi ni, ya Allah wa akbar tuan-tuan, dia bukan setakat dia habang kat kita, suruh kita ni sayang menyayangi. Nabi tu sendiri penyayang. Dia bukan suruh aja, dia tu sendiri penyayang, dia sayang. Apatah lagi keluarga ni, hak kawan rakan ni, sahabat-sahabat ni pun Nabi sayang ni, tak tahu nak apa. Sekali lagi kita nanti main ni, banyak lagi ni cerita menarik ni, ya Allahu Akbar ni, lepas ni nanti main cerita macam mana waktu perang Uhud, apa jadi, Islam kelihatan macam nak kalah, Nabi jatuh dalam lubang yang digali oleh munafik. Sekali lagi jangan duk cakap lagi lain tu. Baik. Jadi Abu Juhaifah kata apa? Dan telah dijanjikan oleh Nabi SAW, mana tadi? Dan adalah cucunya yang bernama Hasan bin Ali karramallahu wajhah itu adalah orang yang seakan-akan yang mirip sekerat tubuhnya sebelah atas dengan Nabi SAW. Manakala sekerat tubuh Nabi ke bawah itu mirip dengan Sayyidina Husin. Itu dia. Cucu Nabi Hasan dengan Husin ni, kalau Hasan belah ke atas ni, Hasan ambil. Daripada pinggang ke bawah itu Husin ambil. Kan kita tiap-tiap seorang daripada kita ni, kita tak sedang.
Orang sedang. Orang sedang. Apa habit kita? Apa habit kita? Kita tak sedang. Orang sedang. Orang duk tengok kita, orang tahu. Cara jalan kita, cara bersembang kita, cara bercakap kita. Ada orang bercakap lagu macam geli-geleman lagu tu. Itu habit dia. Dia bukan ada geli apa, tapi dia style dia lagu tu. Macam satu nak kelupong lagu tu. Kita tengok buat dia ni. Itu habit. Dan habit tu, kawan tu sendiri tak sedang. Dia tak sedang. Tapi ada orang lain tu sedang. Siapa dia tu? Man kata, man mana? Man kelupong. Man kelupong tu pasal dia duduk kelupong tu. Itu habit. Kan macam kita baca hadis cerita tentang Fatimah. Nabi duduk dengan semua isteri-isteri ni. Semua duk ada ni. Fatimah mai. Fatimah ni anak Nabi. Hadis ni diriwayatkan oleh Aisyah, isteri Nabi SAW. Aisyah kata kami duduk sama dengan Nabi. Tiba-tiba Fatimah mai. Bila Fatimah mai, Aisyah kata apa? Cara jalan Fatimah tu macam Nabi jalan. Nampak? Dia salin. Dia copy paste. Dia duplicate. Cara Fatimah anak Nabi ni, cara dia berjalan tu, Aisyah kata Fatimah ni berjalan sebiji macam Nabi jalan. Dia kata. Dan Nabi pula kata Fatimah, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pula bila Fatimah mai masuk aja pintu, Nabi bangkit pergi sambut dia. Penyayangnya Nabi ni. Dia sayang kat anak cucu keturunan dia sayang. Masuk Fatimah di pintu tu, Nabi bangkit pergi sambut dia. Nabi jalan beriring tangan dengan dia. Nabi main, Nabi duduk, Nabi suruh Fatimah duduk di tepi dia. Nak cerita sayang Nabi kepada Fatimah ni. Oh muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tu yang cerita kata Nabi dan hal ahwalnya ketika bersama dengan keluarganya. Maka sekerat tubuh belah atas Nabi itu mirip dengan Sayyidina Hasan. Sekerat ke bawah itu mirip dengan Sayyidina Husin. Kedua-dua ni cucu Nabi SAW. Kata Abu Juhaifah lagi, dan telah dijanjikan oleh Nabi SAW memberi kami 13 ekor unta muda. Abu Juhaifah ni, hak dia nak cerita adalah hadis ni. Ni cerita ni, tapi habang dulu. Cerita hak kita baca tadi ni, habang dulu kata Nabi ni kulit putih. Nabi ni kalau hampa nak tengok rupa dia, tengok cucu dia. Cucu dia mewarisi rupa parah dia. Cerita tu dulu. Hak yang menjadi fokus utama hadis ni, ataupun orang putih kata subject matter, yang menjadi subjek kepada hadis ni apa dia? Nak cerita kata aku pernah dijanjikan oleh Nabi SAW nak bagi 13 ekor unta muda. Nabi pernah janji dekat aku. Maka pergilah kami kepadanya mau menerima unta-unta itu. Maka Abu Juhaifah ni pun mai nak claim, nak tuntut janji Nabi nak bagi 13 ekor unta. Kan ni macam ni raya haji nak mai dekat ni, orang politik, orang apa berjanji. Dia kata ni Masjid Jelutong berapa ekor ni nak korban kali ni? Dia Jelutong kata ni tak, baru duk bincang lah takat lah ni duk masuk ambil bahagian untuk nak duk cakap panjang dia kata saya bagi 2 ekor, janji. Saya bagi 2 ekor, tentu dia resap dia tak bagi apa kat kita. Misalnya janji tu kalau dia resap dia pergi jadi apa kat dia, boleh pergi tuntut dekat keluarga dia. Pak hang janji 2 ekor. Kemudian anak pindah dia kata janji apa? Janji lembu pula pergi janji orang tua ni cari penyakit betul. Lagu tu pula jadinya. Nabi SAW sudah janji 13 ekor unta muda. Maka Abu Juhaifah pergi nak tuntut janji itu. Tiba-tiba sudahlah kami dapat akan dia sudah wafat. Dia tak tahu. Dia main-main. Tengok dia kata yang tak tahu kan Nabi wafat dah. Masya Allah. Begitu. Maka tiada diberi mereka itu akan kami satu pun daripada yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Bila pergi nak claim daripada family Nabi, daripada keluarga Nabi. Keluarga Nabi bukan senang. Bukan orang senang. Mereka kata kami tak payahlah nak tunai janji itu. Pasal apa ni? Kalau sekong tu boleh 13 ni masalah. Begitu.
Sambung hadis tu dia kata falamma qama Abu Bakar radhiyallahu anhu qal man kanat lahu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'idah falyaji faqumtu ilaihi fa akhbartuhu fa amara lana biha. Maka tak kala bangun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khalifah ni makna dia apa? Pengganti. Bila Abu Bakar take over sebagai pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Abu Bakar ini, siapa ada janji baginya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah datang ia kepada aku. Abu Bakar sudah ambil tanggungjawab itu. Abu Bakar tahu keluarga Nabi susah. Abu Bakar tahu keluarga Nabi tidak ada harta, bukan orang-orang yang kaya-raya. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam 23 tahun menjadi Nabi, Nabi tidak buat harta. Nabi 23 tahun menjadi Nabi, Nabi tidak buat lembu emas, Nabi tidak himpun tanah, Nabi tak ada apa. Walaupun hadis-hadis mai cerita ada, rupanya Nabi ni harta kekayaan dia ada, tapi dia tak peduli. Harta tu mai mana? Harta tu orang bagi. Hasil daripada perang sabilillah, ada bahagian untuk Nabi. Ada orang mai hadiah, ada hadiah itu menjadi hak Nabi. Tapi Nabi pun tak peduli. Bila lepas Nabi wafat ni baru, banyak rupanya benda, harta yang menjadi hak milik Nabi. Rupanya harta itu tidak melekat di hati Nabi. Oh, ni yang kata hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Abu Bakar As-Siddiq bila dia take over, dia ambil alih jawatan sebagai khalifah, Abu Bakar terus buat satu announcement di depan semua rakyat ada. Abu Bakar kata, siapa yang sebelum ini masa Nabi hidup, Nabi ada janji nak bagi apa-apa dan Nabi tak ada nak bagi, tolong mai jumpa aku. Begitu. Supaya boleh aku sempurnakan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Cuba tengok tuan-tuan. Betapa mulianya pribadi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Begitu. Kata Abu Juhaifah, bila aku dengar akan kata yang demikian itu, maka bangun aku ke depan. Dia pun duduk tunggu 13 ekor ni. Orang di kampung duduk tunggu. Ni mai ni kalau balik tak ada apa ni kacau juga. Dia kata dia nak mai, dia dah sembang kuat dah. Dia dah abang kata ni 13 ekor ni, aku pergi balik mai 13, kita tengoklah nak buat kenduri 7 hari 7 malam ke macam mana ke, duk nampak 13 ekor nak mai. Dia tengok mai doa abang kata Nabi dah wafat. Allah, dia kata ni nak balik pergi nak bagi tahu apa. Tiba-tiba Abu Bakar bangkit cakap macam tu. Dia kata cantik, dia kata. Cepuih kata bangkit dia ni. Lalu bangkit dia dan khabarkan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada aku. Bila dengar oleh Abu Bakar yang demikian itu, maka disuruh orang sempurnakan janji kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ni tak cakap banyak. Pasal apa? Pasal Abu Juhaifah. Kalau dia main Abu lain, Abu Bakar pun tengok juga. Dia kata Abu ni nampak. Abu Juhaifah okey. Dia kata 13 ekor ambil bagilah. Tengok orang jugalah. Daripada lepas SMS baru ni kan. Lepas SMS dia kata hati-hati kalau sekiranya didatangi oleh perempuan yang pakai tudung labuh. Ni pun satu fitnah juga. Kalau tak betul itu cerita fitnah. Kalau betul itu fitnah pada pakaian itu. Tak cuma hati-hati. Dia kata kalau didatangi oleh 2 orang perempuan yang berpakaian tudung labuh, mai bagi salam kemudian minta nak tumpang semayang dalam rumah, jangan bagi. Dia kata pasal apa? Banyak dah kes mai dengan macam tu punya pakaian, tengok nampak cantik, minta nak tumpang semayang, bagi-bagi masuk mai satu rumah pakat tidung habis semua. Dia pukau apa ke, dia angkat pergi cerah satu rumah. Kononnya berlaku macam tu. Kalau betul, maknanya pakaian itu telah difitnah oleh orang yang buat jahat ni. Kalau tak betul, cerita itu fitnah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa pun karut betul dunia kita hidup lah ni, cukup karut. Sampai tak tahu tempat selamat ni tang mana. Di seberang tu ada satu kampung selamat, pun tak selamat. Ada satu kampung selamat, tapi dia pada cerita tiap malam kawan naik rumah. Saya kata kalau begitu tak siapa kampung selamat dah, ubah kampung lain pula lah.
Nampak tuan-tuan? Pasal apa jadi macam ni? Pasal kita meninggalkan Islam sebagai cara hidup kita. Pasal itu jadi macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq terus dia kata ambil 13 ekor unta bagi dekat Abu Juhaifah. Kata At-Tirmizi ini hadis hasan. Al-Albani kata sahih. Itu hadis sahih. Tajuk baru bab fi fidaka abi wa ummi. Ini pula satu tajuk cerita pasal apa? Kebiasaan orang Arab. Kebiasaan orang Arab dia bila dia nak mengemahkan, nak bagi kemah cakap dia tu, dia pergi sebut tu. Fidaka abi wa ummi. Aku tebus hang dengan mak ayah aku. Itu satu ungkapan kata-kata Arab. Arab dia ada beberapa ungkapan kata-kata macam yang saya cerita di Masjid Negeri Pulau Pinang dulu. Ke dia pergi hospital tengok orang sakit ni, dia kata apa? Tahur, insya-Allah, tahur. Maksudnya apa? Sihatlah hampa lepas ni insya-Allah. Tahur tu maksudnya suci, bersih, tapi digunakan dalam konteks sihat. Tahur insya-Allah, dia kata tahur. Hampa akan sihat balik insya-Allah. Arab. Dia nak pemohong pun dia kata wallahi. Itu Arab. Dia kata wallahi ma akaltu. Dia kata demi Allah aku tak makan. Dia makan zat ni. Wallahi itu bagi dia bukan sumpah macam kita duk sumpah ni. Itu sudah jadi kebiasaan dia. Mulut ni tipu pun wallahi. Ni lagi satu. Fidaka abi wa ummi. Itu ungkapan kata-kata dia. Bila dia nak encourage, dia nak motivate, dia nak bagi semangat dekat satu orang, dia sebut benda ni. Fidaka abi wa ummi. Dia kata aku tebus hang dengan mak dengan ayah aku. Maksudnya aku sayang hang lebih pada mak ayah aku. Itu maksudnya. Sekali lagi dia nak main hadis, nak cerita, Nabi sebut ni benda ni. Nabi sebut di mana? Gitu. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan harus berkata fidaka abi wa ummi. Tebus kamu dengan bapa aku, dengan ibu aku. Boleh kata macam tu. Ketahuilah saudaraku, sememang di dalam tiap-tiap bangsa manusia itu ada cakap halus dan cakap kasar. Syekh Idris Al-Marbawi dia start yang tu dulu. Dia kata nama kata manusia ni macam-macam. Ada hak jenis kasang pun ada hak jenis cermat, halus pun ada. Manusia ni. Jenis cakap ni keluar mulut ni kasang terus. Ada jenis ni. Dia jumpa kawan dia kata celaka nak aram. La ilaha illallah, kita dengar. Bukan dia maki kawan tu. Itulah kata-kata yang paling sedap di mulut dia dan sedap di telinga kawan kamcing dia ni. Wih, kacau kita. Rupa-rupanya itu bahasa dia. Bukan dia kasang, bukan dia ni dak sama dia tu bahasa tu kalau dengar ni Allah mesra sungguh. Bagi kita yang dengar ni kita apa ni? Jumpa orang celaka nak aramang lama tak jumpa. Wih, kita kata awak teruk ni. Syekh Idris Al-Marbawi dia kata apa? Ada manusia macam tu, jenis kasang. Cakap dah satu dengan tabuh atas belakang, bagi lutut pula tengah belakang kot. Mesra rupanya itu. Bagi spesies ini. Spesies yang tertentu, bukan semua orang. Dan kalau dia pergi pakai kaedah yang sama dekat kawan cermat ni, rosak habis. Rosak habis. Ni yang sebab Syekh Idris Al-Marbawi kata. Dia kata sememang dalam tiap-tiap bangsa manusia itu ada jenis cakap halus, cermat, tertib dan ada jenis cakap kasar. Jenis. Baik. Dan cakap penyakit hati dan penyukaan ada juga jenis itu. Dia cakap ni, dia kalau dia bercakap memang cucuk ambil tulang. Dia jenis cakap tak deras tapi menyucuk kita dengar ni. Jenis itu, jenis orang kata cakap sinis, orang kata sinis. Dia punya cakap tu sinis. Kita dengar ni kita jadi tak selesa dengar. Kita jadi tak syok kat dia. Kita jadi lain kali nampak dia kita nak lari. Pasal apa? Cakap dia tu menyakitkan hati. Dia tabiat dia bila dia sembang dia kata orang senang
Orang senang lain, mereka tak sopa kita. Apa cakap lagu tu? Hang nak pilih siapa? Hang nak sindiak siapa? Janganlah macam tu. Tapi dia jenis macam tu. Dia bercakap saja, ada orang hati terluka. Syekh Idris Al-Marbawi kata, ada orang yang macam tu. Dan ada orang yang cakapnya penyuka. Dia bercakap ni, orang suka dengar. Orang syok dengan dia. Bahasa dia guna, cara cakap dia, mengambil hati kita. Dia ni satu orang yang macam tu. Ada juga. Dia dengan bini dia di rumah ni. Bini masak ni terlebih masin ke apa ke. Dia kata, dia kata sedap hari ni. Dia kata. Padahal masin kelak macam apa lagi. Tapi dia jenis tu. Jenis mulut ni kira puji. Bini sendiri hiruk-hiruk. Dia kata awak masin terlebih ni. Awak yang ayah kata sedap tadi. Sedap Siapa kata masin? Dia jenis tu. Jenis mulut dia ni. Dia tak tahu nak bagi sakit hati bini dia. Ada. Tapi spesies ini amat kurang. Spesies ini amat kurang. Dan ada pula jenis orang yang cakapnya ugut dan memberi takut. Jenis ni pun ada. Dia kira nak ugut orang. Malam ni kuliah, tapi yang jaga. Kalau nak pergi kuliah, janganlah duk ugut dia. Ajak dia elok-elok. Apa salahnya? Jom malam ni kuliah lama. Ingat last tu bulan apa? Bulan 1. Waktu rupanya. Jutong ni bulan 10. Weh, dahsyat juga. Kan? Kawan ni pun kata, ada ke? Bukan dah tutup terus ke jelutong? Ada orang cakap lagi tu. Dia kata, ada lagi ke? Bukan Syekh ni bungkus terus dah ke jelutong? Kan? Dia kata, tak tahu. Tengok daripada beritahu kata ada. Dua abang lagi tu kan? Boleh dengar lah. Ni dah, tapi mana yang jaga? Aku timang ni. Janganlah ugut orang macam tu. Tapi ada jenis manusia, dia kalau cakap, dia mengugut. Dia suka bagi orang jadi tertekan dengan cakap dia. Maka cakap berhalus itulah yang dipuji oleh syarak. Dan begitu jugalah cakap yang menyukakan hati. Itu pun dipuji oleh syarak. Dia kata, tapi tak usah. Hak lain-lain tu semua tak usah. Kita ni apa cakap, biarlah sopan. Biarlah cakap kita ni orang suka dengar. Tak usah duk maki orang. Tak usah duk hina orang. Cakap pergi elok-elok. Bagi orang dengar rasa selesa. Itu yang syarak suka. Bersalahan pula cakap kasar dan cakap yang menyakitkan hati. Itu dibenci oleh syarak dan ditegah kita mengerjakannya. Cerai sedaya upaya tak sah bercakap bagi sakit hati orang. Tak sah. Dia suruh macam tu. Maka cakap penyuka hati itu telah dicakapkan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya. Dia nak abang. Kata Nabi ni, dia kalau bercakap, orang dengar ni memang sejuk hati dengan dia. Musuh dia pun, dia pergi bercakap elok, musuh jadi segan ke dia. Ini yang kata Nabi SAW. Dan juga sahabat-sahabat Nabi ada mencakapkan bagi Nabi SAW. Sahabat pun sopa kalau bercakap dengan Nabi SAW, mereka atok perkataan, mereka susun bagi elok-elok, mereka nak jaga hati Nabi SAW. Itu sebab kita baca dalam hadis Muslim, cerita satu orang nak mai tuntut hutang dekat Nabi. Dia mai jumpa Nabi dengan jerkah, dengan dia sambang kain ridak aduk atas bau Nabi ni, dia rentak lekat bekas di tengkuk Nabi ni. Pasal apa? Pasal nak minta hutang. Nabi hutang dia tak bayar lagi. Dia mai minta macam tu. Mak kira nak sedih bagi ya. Dia kata awak hang jadi lagu ni. Nampak tuan-tuan? Dengan Nabi pun ada orang kurang ajar. Nak heran apa dengan manusia ada hari ni? Manusia paling baik, kekasih Allah, maksum, tidak buat dosa. Ada orang boleh buat kasar macam tu. Nak heran apa hari ini manusia biasa yang bukan Nabi ni. Kalau orang nak maki, hamun, nak cerca, biasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dengan perbuatan Nabi itu, sayogialah pula kita menurut akan dia. Dia kata kita ikutlah lagu Nabi itu. Biarlah kita ni bersopan. Bila bercakap dengan orang tu cermat. Biarlah kita ni reti berbahasa. Begitu. Sebagaimana berlaku di antaranya dan di antara sahabat-sahabatnya. Seperti yang tersebutlah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia an Ali radhiyallahu anhu qal, ma sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a abawaihi li ahadin ghaira Sa'd bin Abi Waqqas. Maksud dia,
Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW, lagi saudara sepupu, lagi suami kepada puterinya, iaitu Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Katanya, aku dengar Nabi SAW menghimpun akan cakap-cakap penyuka hati dengan menyebutkan nama dua ibu bapaknya bagi seseorang. Ali bin Abi Talib, sepupu dan juga menantu dia, suami kepada Fatimah, dia kata Nabi SAW, dia kalau cakap dengan orang ni cukup elok. Bahkan sekali Ali kata aku dengar Nabi SAW bercakap kepada sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi cakap dekat Sa'ad bin Abi Waqqas satu kata-kata yang Sa'ad bila dengar, dia rasa dialah satu-satunya manusia yang dikasihi oleh Nabi SAW. Itu Nabi. Tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal di mana? Di Madinah. Apabila mati Sa'ad bin Abi Waqqas, isteri-isteri Nabi yang diketuai oleh Aisyah radhiyallahu anha minta supaya mayat Sa'ad bin Abi Waqqas bawa mai masjid, sebab isteri-isteri Nabi nak turut sama menyembahyangkan mayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada segelintir sahabat pada masa itu objek, bangkang permintaan Aisyah ini. Dia kata, ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, ni apa ni? Nabi tak pernah buat benda ni. Nabi tidak pernah bawa mayat ke masjid untuk disembahyangkan. Ni apa hal ni? Nak suruh bawa mayat Sa'ad bin Abi Waqqas untuk sembahyang di masjid. Ini bid'ah, tidak dibuat oleh Nabi SAW. Aisyah kata apa? Oh, dia kata hampa cepat sungguh lupa. Bukankah Aisyah sebut beberapa orang sahabat yang dibawa mayat mereka ke masjid dan disembahyangkan? Nampak? Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal di mana? Di Madinah. Yang dia kata kubur dia ada di China tu macam mana? Itu saya sebut dah, ni masjid Taman Sa'adun itu ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sa'ad bin Abi Waqqas ini satu manusia yang semasa perang Uhud, Nabi sebut perkataan fidaka abi wa ummi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan buka muka surat sebelah, kita tengok cerita dia terus. Cerita tentang kejadian di dalam perang Uhud itu. Sambung hadis yang di bawah tu, dia kata qala lahu yauma Uhud irmi fidaka abi wa ummi wa qala lahu irmi ayyuhal ghulam al-hazawar. Maksudnya sabda Nabi SAW pada hari perang Uhud, panah olehmu wahai Sa'ad. Ni perang Uhud, Nabi kata dekat Sa'ad bin Abi Waqqas, panah olehmu wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan, cerita perang Uhud kan, kita bila pi haji ataupun pergi umrah, kita akan pergi ziarah ke Uhud. Kita akan pergi ziarah ke sana, mesti pergi punya. Kita tengok ada bukit di sana, dia panggil Jabal Rummah, bukit pasukan pemanah, yang Nabi letakkan sahabat-sahabat dia untuk berkubur di situ. Dan Nabi pesan, whatever happen, jangan sekali-kali turun ke bawah ni. Tengok-tengok apabila perang berjalan, tentera musuh nampak macam nak kalah, sahabat-sahabat yang dah dipesan oleh Nabi jangan tinggal bukit walau apa jadi pun, turun daripada bukit main nak kutip harta rampasan perang. Bila benda ni jadi aja, Khalid Al-Walid pada masa tu belum Islam, dia bawa geng musuh musyrikin pi take over bukit itu. Bukit itu satu bukit yang strategik di medan perang Uhud itu. Bila mereka dapat puncak bukit tu, tentera Islam sudah jadi pasukan yang ada di bawah, mereka panah. Pada ketika itulah Nabi SAW jatuh dalam lubang dan sebagainya. Dan pada masa itulah Sa'ad bin Abi Waqqas ini tampil dan timbul cerita ni. So kita baca cerita dia. Nabi kata dekat dia, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, irmi fidak abi wa ummi, irmi fidaka abi wa ummi. Nabi SAW kata dekat dia, panah olehmu wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, aku tebuih kamu dengan bapa dan mak aku.
Dan bersabda Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas itu, panah olehmu akan orang-orang kafir itu, wahai budak yang gagah lagi sememangnya ada kencang. Itu bahasa hadis tadi. Ayyuhal ghulam al-hazawwa, wahai budak yang memang hang ni pandai memanah. Kalau hari ni, kalau dengan senjata api, dia kata sharp shooter. Sa'ad bin Abi Waqqas ini, kalau zaman law ni, dia ni sharp shooter. Dia panah ni terpacak tiada. Dia sharp shooter. Dan Nabi kenal Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Nabi tahu kebolehan dia. Bila keadaan tengah duk jadi tegang dan berkecamuk dalam perang Uhud itu, Nabi kata dekat Sa'ad bin Abi Waqqas ini, Nabi nak bangkitkan semangat dia. Nabi kata dekat dia, irmi, hang panah lah ni, fidaka abi wa ummi, aku tebui hang dengan mak ayah aku. Sa'ad, aku sayang hang lebih daripada mak dan ayah aku. Sahabat Nabi bila dengar kata-kata Nabi macam tu, dia main semangat. Itu yang kata fidaka abi wa ummi. Baik. Adapun pada hari perang Uhud itu berlaku, kalah orang Islam perang dengan kafir Quraisy, dan jadilah orang-orang kafir itu masuk di dalam kumpulan orang Islam. Dia dah jadi kelang kabut, kafir dah take over bukit tu. Sehinggalah habis orang-orang Islam berpecah belah meninggalkan Nabi SAW. Bila dah kena jadi sasaran, anak panah duk main macam hujan ni, apa lagi lari. Lari, bertempiaran lari, tinggal Nabi duk terkonteng-konteng di tengah tu. Dia sudah jadi macam tu. Orang putih kata run for your life. Lari nak selamat nyawa masing-masing. Dia terlupa dah ke Nabi ni. Dan datang orang kafir menghentam Nabi SAW dengan melempar batu dan sebagainya ke mukanya. Orang kafir tengok Nabi tak ada pertahanan. Tengok Nabi sudah tidak ada orang yang kawal dia. Apa ada di tangan baling habis. Sehinggalah luka pipi Nabi SAW dan patah gigi Nabi. Tu dia, Nabi sampai kena macam tu. Punca daripada apa tuan-tuan? Punca kerana tidak dengar arahan Nabi. Tu aja. Orang Islam ni bila dia mengenepikan ketua dia, inilah jadinya. Dia tak ada orang dia nak dengar arahan. Maka pada ketika itu kemusnahan akan berlaku. Bila dah jadi macam tu dan diperanginya oleh orang kafir itu akan Nabi SAW dengan panah dan dengan tikam dan sebagainya. Apa ada panah-panah yang ada lembing, tombak api yang ada, apa yang ada di tangan. Mereka duk nampak ini memang kita menang dah. Pasal Badar mereka kalah. Uhud berlaku selepas perang Badar. Musuh lawan dalam keadaan nak balas dendam. Bila nak balas dendam ni dia punya semangat dia lain. Ditambah pula tentera Islam engkar arahan Nabi, memang jadi punca. Begitu. Bila dilihat Nabi SAW, orang-orang habis berenggang daripadanya, pakat lari bertempiaran. Nabi dah tak ada siapa nak protect, nak ada bersama dengan Nabi. Maka Nabi pun naik ke atas satu batu besar. Nabi memanggil orang-orangnya, hai sekalian hamba Allah, mari sekalian kamu berhimpun kepada aku. Nabi naik pergi atas tanah tinggi, Nabi panggil. Nabi kata, mai sini, jangan lari. Keadaan sudah jadi macam tu. Maka berhimpun 30 orang kepadanya menjadi perisai Nabi SAW daripada kena panah, kena pukul, kena pancung dan sebagainya. Ni duk protect Nabi ni sampai dah tak sayang nyawa dah sahabat yang mai berhimpun ni. Ada yang mati kena tikam dan sebagainya di dalam 30 orang itu dengan sebab berlawan memanah dengan kafir itu. Maka pada masa itulah sahabat Nabi SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, yang ada di dalam kalangan yang ramai-ramai itu, ialah seorang yang kencang memanah. Dia ni sharp shooter. Dia ada dalam kalangan tu. Dan Nabi SAW sukakan hatinya dan memberangsangkan dia dengan sabda Nabi, fidaka abi wa ummi. Artinya aku tebuih kamu wahai Sa'ad bin Abi Waqqas dengan pak dan mak aku. Yakni engkau itu lebih kasih dan sayang kepada hati aku daripada ibu dan bapa aku sendiri. Maka panahlah kamu sekuat-kuatnya dengan kencang. Nabi kata dekat dia,
lawan dengan musuh ni, jangan surrender. Maka perkataan Nabi SAW demikian itu satu daripada perkataan menyukakan hati yang berlari di lidah orang-orang Arab pada zamannya. Kata-kata Nabi itu. Oleh kerana Nabi sebut benda tu, maka tidak salah kita sebut benda tu. Siapa sebut selepas daripada tu? Abu Bakar As-Siddiq. Dia sebut bila? Pada hari Nabi wafat. Abu Bakar ada rumah dia dekat dengan Masjid Quba, satu tempat nama Sunuh. Bila dapat berita kata Nabi wafat, dia dengan tenang main naik kuda turun di rumah Nabi, rumah Aisyah. Dia turun, semua mata duk tengok dia. Dia sampai, Nabi sudah diletak di pembaringan. Dia buka kain yang tutup wajah Nabi. Bila dia tengok saja dia main sebab. Terus dia kata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Dia sebut, demi mak, demi ayah aku ya Rasulullah, aku sayang engkau, aku sanggup mati mak ayah aku tak sanggup mati engkau. Kata-kata itu, kata-kata yang disalin daripada kata-kata Nabi SAW. Bahkan itu kata-kata yang menjadi kebiasaan orang Arab pada masa itu. Kata-kata itu tidak salah diucapkan. Begitu. Baik, kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Az-Zubair bin Al-Awwam dan Jabir bin Abdullah, dan katanya lagi ini hadis hasan lagi sahih. Wallahu a'lam. InsyaAllah lepas ini tuan-tuan, dia akan masuk satu tajuk, bab ma jaa fi ya bunayya. Bab yang akan datang ni pula, kita panggil anak kita ya bunayya, maksudnya sayang. Panggil ke anak kita sayang. Panggil sayang, main sini. Boleh tak boleh? Panggil dekat bini, yang. Geli geleman lah, tak boleh dengar. Yang dia panggil. Lagi geli dia panggil apa? Ayang, main sini ayang. Kalau panggil kat anak, tahan sikit. Dia panggil kat bini, ayang. Panggil pula depan orang. Oh, geli. Kan? Depan orang panggil biasa sudahlah. Panggil mama ke, panggil apa ke kan. Panggil. Waktu dua orang panggil lah, nak panggil ayang ke, sayang ke, apa, comel ke, apa, panggil. Tapi jangan depan orang. Pasti nanti ada yang geli lubang telinga. Kan? Baik. Jadi tajuk yang akan datang ni, dia kata, fi ya bunayya. Ya bunayya, maksudnya wahai anakku, pengarang jantungku. Panggil dekat anak ni sayang. Boleh tak boleh? Yang tu. Tajuk lagi satu yang akan mai esok ni, dia kata bab ma jaa fi ta'jil ismil maulud. Ini tajuk penting. Apa dia? Cerita tentang disuruh kita segerakan bagi nama anak yang baru lahir. Anak yang baru beranak mai ni, orang lah ni memang dia karang awal dah. 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan awal dah karang dah nama ni. Kan? Beranak esok mai, kalau laki-laki bagi nama ni, kalau perempuan bagi nama ni. Dia main tu dia Supremo, dia main kelang nama. Orang Kelantan kata itu bahasa kami. Dia kata Supremo itu Suporima. Dia kata Super tu serupa lah, serupa. Rimau lah. Suporima. Jadi Supremo. Betul ke? Wallahu a'lam. Dia buat cerita. Kan? Nak buat nama anak. Islam kata apa? Ta'jil ismil maulud. Nama anak ni boleh bagi cepat-cepat. Dosah sampai dah seminggu dah, pejabat pendaftaran dah hantar surat amaran dah, nama tak boleh lagi. Nama bagi settle cepat-cepat. Dan mai pula tajuk berikutnya, bab ma jaa ma yustahabbu minal asma. Nama apa yang Allah suka? Nama apa yang Allah suka? Mai, dia nanti bawa mai hadis-hadis nama-nama pilihan yang Allah suka. Dia mai pula lepas daripada tu, dalam perbincangan tentang nama yang Allah suka, dia mai pula ma yukrahu minal asma. Nama yang Allah tak suka. Ada rupanya nama yang Allah tak suka. Apa dia yang Allah suka, apa yang Allah tak suka. Kan? Dan dalam perbincangan itu dia ada mai satu kejutan. Nama yang membawa maksud baik, tetapi Nabi kata jangan buh nama tu. Nama membawa maksud baik. Aflah misalnya. Aflah. Apa maksud aflah? Hayya 'alal falah. Apa maksud falah? Kejayaan. Aflah maksudnya kejayaan.
Buah nama anak dia Aflah. Nabi kata dia tak suka buah nama tu. Pasal apa pula? Makna baik pasal apa tak suka? Panjang umur bulan depan dia abang pasal apa? Dia ada cerita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.